Allah Maha Suci daripada tidak menepati janji. Allah Maha Suci daripada segalanya, dan tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat bagi Allah tidak memperkenankan doa hamba dia. Itu sifat Allah. Cuma beza dia, Allah memperkenankan doa bila kita minta terus bagi, ataupun mengambil masa tempoh tertentu, ataupun yang kedua, Allah memberikan dalam cara yang berbeza. Contoh, kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, minta berikan aku kekayaan harta sebagai contoh. Allah tidak memberi kekayaan harta, tetapi Allah beri dalam keadaan tidak mengurangkan harta. Sebagai contoh, kita tidak aksiden. Sepatutnya waktu itu kita aksiden, tapi tak aksiden. Kalau kita aksiden, harta kita kurang. Betul? Tapi Allah mengelakkan peristiwa itu juga perumpamaan. Allah mengelakkan, kita minta kepada Allah selamat dunia akhirat, tetapi kita rasa kita tidak selamat, sedangkan kita dah selamat. Kalau tak selamat, nescaya kita menjadi seperti orang-orang mungkar, orang-orang fasik. Tapi kita duduk dalam surau, alhamdulillah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan doa yang kita minta itu di padang mahsyar. Satu hari ketika mana ada seorang hamba Allah, Nabi SAW ceritakan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ketakutan, dosanya sangat banyak. Ketika mana dihamparkan segala amalan dia, dia melihat ada pelbagai amalan yang mana yang dia tak pernah buat. Dia tahu tak pernah buat, tapi sangat banyak kebaikan. Dia tanya, ya Allah, ini semua ni saya tak pernah buat ya Allah, tapi datang daripada mana? Kemudian Allah kata, inilah amalan-amalan, inilah doa-doa yang kamu minta, yang aku tidak makbulkan ketika mana di dunia. Dan apa lelaki itu kata, kalau begitu ya Allah, lebih baik semua doa aku ni tak payah kau perkenankan, tangguh sampai kat mahsyar. Maknanya ketika di mahsyar itu lebih baik lagi ganjaran dia daripada di dunia. Begitu juga hukum hudud. Kalau sekiranya seseorang dikenakan hukum hudud di dunia, lebih baik daripada dihukum di akhirat. Ketika mana Sayyidina Umar menghukum anaknya sendiri hukum hudud, dan ketika di rotan, anaknya dah sangat-sangat nazak. Tapi ketika mana, kalau penyebat tu nama dia Al-Gojo, kan ada lagu M. Nasir kan, oh sang Al-Gojo, oh nanti dulu, hak tu penyebat. Ataupun penghukum bunuh, hak tu nama dia Al-Gojo. M. Nasir ni cerdik lah. M. Nasir, Ramli Sarip. Saya suka lagu Ramli Sarip yang satu ni. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung. Oh, sedap juga suara aku ni. Maksud dia apa? Andai kasturi hilang harum, andai iman kita hilang, andai ruh iman kita hilang. Andai kasturi hilang harum, lagi apa? Mawar tak berkuntum. Maknanya amalan kita tidak berkembang, cinta tak bersambung, hidayah Allah, ikatan kita dengan Allah habis putus. Kita akan tersesat. Jadi apa kita kena buat? Kata Ramli Sarip, biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Maksud dia apa? Biar kaya kita macam mana sekalipun, jangan kita syirik, jangan kita kufur, sentiasa kita ikat keampunan kepada Allah SWT. Kaki kita sentiasa kita pijak bumi, kita sentiasa sujud pada Allah untuk mendapat rahmat yang maha agung. Allahu Akbar. Banyak lagu Ramli Sarip cerita, Ramli Sarip cerita pasal Nabi SAW. Banyak, sangat banyak. Okey, baik. Yang mana dah lupa. Bila nyanyi je lupa dah. Baik. Okey, baik. Ya. Ketika mana anak Sayyidina Umar dah sampai nazak, Al-Gojo tak nak sebat. Bila dia tak nak sebat, sebab apa? Sebab aku hanya menyebat orang-orang sihat, dan aku hanya tugas aku menyebat orang-orang yang hidup. Jadi dia dah nazak nak mati dah. Ketika itu Sayyidina Umar kata apa? Kalau begitu biar aku yang sebat. Sayyidina Umar sendiri ketika sebatan yang 5 sebatan terakhir, dia sendiri yang menyebat anak dia. Kerana apa? Apa dia kata? Aku takut nanti aku berhutang dengan Allah, aku disebat di akhirat. Sebab itu orang-orang yang dikenakan hukum hudud di dunia, dia tidak akan dihukum di akhirat. Tetapi yang tidak dikenakan di dunia, sekiranya dia tidak bertaubat taubatan nasuha, pada ketika itu tunggu azab lebih pedih, lebih dahsyat di akhirat kelak. Ini dia. Jadi
Abu Darda ini dia berdoa kepada Allah dalam keadaan dia minta doa untuk malaikat. Bila mana dia berdoa untuk malaikat, untuk sahabat-sahabat dia. Kerana ketika mana berdoa untuk sahabat, apa malaikat kata? Malaikat akan berkata, ya Allah, untuk si fulan juga sama seperti apa yang didoakan. Tu dia. Kita minta untuk diri kita, mungkin tidak dapat. Sebab apa? Sebab kita lemah atas dosa kita. Tetapi ketika mana kita minta untuk sahabat kita, maka malaikat yang suci daripada segala dosa pada ketika itu minta kepada Allah, insya-Allah Allah akan perkenankan. Itulah rahsia kejayaan Abu Darda. Dia sentiasa berdoa. Baik. Tak masuk lagi bab perniagaan. Jadi dalam surah As-Saff yang pertama diceritakan berkaitan tentang sebelum kita berperang, sebelum kita bekerja atau melakukan apa tindakan, kita kena memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk kisah-kisah tentang peperangan, kisah-kisah tentang keberkatan dalam berperang, Allah masuk dulu ayat amaran. Allah kata apa? Sebelum kita berniaga dengan Allah, Allah memberi amaran kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makatan indallahi taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu berkata tapi kamu tak buat? Besar murka di sisi Allah. Kamu cakap tapi kamu tak buat. Ini saya peringat kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang ada. Semua manusia hari ini imannya lemah. Majoriti kita imannya lemah. Bila kita cakap, kita tak buat. Bila kita minta orang suruh elak daripada melakukan dosa, kita sendiri melakukan dosa. Namun rahmat Allah besar. Setiap kali kita buat, kita istighfar. Setiap kali kita cakap, kita istighfar. Moga-moga apa yang kita kata itu Allah beri kekuatan untuk kita melaksana. Dan kemudian bila kita terlanjur melakukan sesuatu dosa, kita istighfar, Allah mengampunkan dosa kita. Ini yang kita kena buat. Sebab itu untuk kita berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang paling penting kita kena ingat adalah kekuatan bukan di tangan kita, kekuatan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, keizinan bukan di tangan kita, keizinan di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena sentiasa beristighfar, moga-moga apa yang kita cakap kita buat. Itu dia. Ini amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah mengisahkan yang memberi Allah suka orang-orang yang berperang, tak kisah di mana lapangan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam perniagaan, apa sahaja. Allah kata apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berniaga, yang berperang di jalan Allah dalam keadaan saf, dalam keadaan barisan, dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan bersatu padu, dalam keadaan kerjasama, yang mana seumpama bangunan batu bata yang tersusun kukuh di tiada lombong. Tetapi hari ini masing-masing dalam negara kita berkata, aku nak menegakkan Islam. Masing-masing persatuan mengatakan aku nak menegakkan Islam. Masing-masing NGO berkata aku nak menegakkan Islam. Masing-masing parti kata akulah penegak Islam. Tetapi di antara satu sama lain, mereka berkata aku lebih baik daripada orang lain. Dan pada ketika itu mereka berkata tapi mereka tak buat. Ini yang kena berhati-hati. Sepatutnya bila mana kita kata aku berniaga, aku berperang di jalan Allah, maka kita meraihkan kelemahan dan kita menampung kelebihan kepada kelemahan orang lain. Ini yang kita kena fikirkan. Sebab itu Islam semakin lemah bukan kerana Islam itu lemah, tetapi perbuatan umat Islam yang menyebabkan Islam itu lemah. Fitnah itu bukan pada Islam, sebab Islam itu telah pun sempurna. Nabi SAW telah menyempurnakan Islam daripada Nabi Adam sehinggalah syariat Nabi Nuh, sehingga syariat Nabi Ibrahim, sehingga syariat Nabi Musa, sehingga syariat Nabi Isa, dan penyempurnaan semua syariat, penyempurnaan semua kitab ada pada syariat Nabi SAW. Dan Islam telah pun sempurna dan tidak ada Nabi selepas Nabi SAW. Maka yang menyebabkan lemahnya bukan pada Islam tetapi pada individu tu. Yang menyebabkan lemahnya jemaah Islam bukan pada jemaah tu tetapi pada individu tu. Sebab itu jangan sesekali kita kata orang lain lemah. Kita melihat pada diri kita, kalau nampak kelemahan kita bantu. Sebab kita jangan menghabiskan masa untuk memerangi sesama Islam. Kita perlu menghabiskan masa untuk kita memerangi golongan-golongan kafir dan golongan-golongan Islam yang memerangi Islam. Ini kita kena habiskan masa.
Jika kita berdebat antara satu sama lain, kita kata hadis ni tak elok, hadis ni apa dan sebagainya, kita kata orang ni ini amalan sunat ni bid'ah dan sebagainya, lebih baik kita fikir bagaimana kita nak menutup aurat anak-anak muda pada hari ini. Itu lebih besar misi dia daripada melainkan kalau kita tahu hadis itu betul-betul dhaif, dia membawa Islam yang ajaran sesat, itu kita kena tentang. Bagaimana JAKIM hari ini menentang jemaah-jemaah ataupun ajaran-ajaran baru yang sesat, ini kita kena sokong. Tapi kalau dari sudut takbir sahaja, benda-benda yang furuk, benda-benda ranting, itu tidak perlu diperdebatkan. Okey, baik. Jadi kemudian selepas itu Allah SWT mengkisahkan sebelum kita berperang kita kena sentiasa beringat. Sebelum kita berniaga kita kena ingat, takut-takut dalam perjalanan kita berperang kita lupa, kita lalai. Sebab apa? Kita ni seumpama layang-layang. Saya dah sebut belum? Belum lagi rasanya. Kita umpama layang-layang. Bila mana kita mempunyai empayar perniagaan yang besar, maka layang-layang tu semakin besar. Bila mana amanah kita semakin besar, layang-layang semakin besar. Bila anak makin banyak, layang-layang tu juga makin besar. Bila keluarga makin besar, layang-layang makin besar. Bila layang-layang kita makin besar, apa yang kita perlukan? Nescaya layang-layang besar, semakin dia besar, semakin dia terbang tinggi. Semakin dia terbang tinggi, semakin angin yang menguji layang-layang itu semakin kuat. Pemimpin yang makin tinggi, ujian dia makin kuat. Dan ujian yang paling besar di kalangan seluruh manusia adalah Nabi SAW. Itu ujian yang paling besar. Dalam semua Nabi, dalam semua Rasul, ujian yang paling besar ditimpakan pada Nabi SAW. Walaupun kita lihat ujian Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, tu nampak macam besar, tetapi api kemarahan umat Nabi SAW lebih besar lagi ujiannya kepada Nabi SAW. Itu dia. Banyak lagi ujian-ujian yang sangat besar. Sebab itu Nabi sebagai penghulu kepada para rasul, sebab ujian paling berat. Kalau kita lihat Nabi-Nabi lain ibadahnya cukup hebat, tetapi ibadah Nabi SAW lebih hebat daripada Nabi-Nabi yang lain. Walaupun Nabi hidup dalam menjadi Rasul adalah yang sangat singkat. Nabi Nuh 900 tahun lebih. Yang ikut Nabi Nuh hanyalah beberapa puluh orang, berapa ratus orang. Tetapi Nabi SAW hanya menjadi Rasul selama lebih kurang plus minus 22-23 tahun. Tetapi yang mengikut Nabi SAW sehingga akhir zaman ada berapa bilion yang mengikut ajaran Nabi SAW. Ini kehebatan Nabi SAW. Baik. Jadinya, bila mana layang-layang itu dah besar, kita perlukan sokongan yang kuat, iaitu tali yang besar, tali yang kukuh. Dan tali itulah sistem-sistem kehidupan kita, ibadah kita, sistem-sistem. Kalau dalam perniagaan tu dia ada department-department, sebagai contoh finance dia, HR dia, admin dia, production dia, marketing, sale dia. Ini semua adalah department-department dia. Macam dalam keluarga kita, apakah yang menyokong keluarga kita? Kesefahaman, kesepaduan, toleransi dan sebagainya. Yang memegang tali itu adalah pemimpin. Sebab itu Nabi kata pemimpin yang adil walau sehari, dia lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Sebab ibadah itu ada pada tali sokongan. Sedangkan yang memegang ibadah itu adalah pemimpin yang adil. Kalau pemimpin tak adil, dia akan lepas begitu saja, habis, rosak. Layang-layang kita ni umpama negara kita, kalau pemimpin tak adil, layang-layang kita rosak, habis, terbang melalut. Sebab itu hari ini kita melalut. Itu maksud dia. Jadinya kenapa walaupun layang-layang dah kuat, walaupun tali dah kuat, walaupun kita dah pegang kuat, pemimpin tu dah pegang kuat, tetapi macam mana layang-layang tu masih lagi boleh melalut? Apa sebab dia? Adalah disebabkan oleh macam lagu tadi, Rami Sarif tadi. Pemimpin tadi dia leka dan lalai, dia tidak memasak kaki dia di bumi. Kalau dia bawa Islam, tapi Islam dia bukan Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia menjadi pemimpin yang riak, yang ujub dan takabur, sistem dah elok dah, dengan sistem bajet 2018 baru keluar dan sebagainya, nampak elok, cantik dah. Tetapi bila tidak pasakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pegang-pegang juga, tapi dia sendiri akan terbang naik bersama layang-layang dia. Dia terbang sekali ya dengan layang-layang. So dia juga akan sesat, akan dibawa hanya oleh angin. Sebab itu Allah dalam surah As-Saff sebelum berniaga diberi peringatan berkaitan tentang kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Isa. Kaum-kaum Nabi Musa bagaimana
yang menyesat, kaum-kaum Nabi Isa yang bagaimana dia mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Kalau Nabi Musa dia menyembah lembu emas dan sebagainya. Jadi bila mana Allah memperingatkan kepada kita akan ujian-ujian, cobaan-cobaan, barulah kita boleh berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya perniagaan kita itu sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati, perjuangan kita sentiasa melihat yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana ikut syariat, yang mana tak ikut syariat, yang mana diridai Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Apa dah? Baru nak masuk berniaga? Okey, insya-Allah. Yang ini dalam perniagaan ini tuan-tuan lebih arif daripada saya. Biasanya ahli subuh ni dia lebih hebat. Dia lebih hebat. Dia mudah faham. Beza dengan ahli maghrib. Ahli maghrib ni dia kadang balik kerja, tapi ahli subuh ni betul-betul orang yang mencari, memang betul-betul mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah untuk kita nak sampaikan. Okey, baik. Jadi Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Baik, sebelum tu ayat yang ke-9 Allah sebutkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutuskan rasulnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama yang lain meskipun orang musyrik yang tidak menyukai. Maknanya kalau kita nak berperang, berniaga dengan Allah Taala, dua benda yang kita kena ikut. Yang pertama kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kena ikut kitabullah. Selamat. Kalau kita ikut selain dua sistem ni, kita akan rosak. Ini dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diutuskan telah sempurna segala-galanya. Bila mana kita melihat satu kelemahan pada Islam, bukan pada Islam tu lemah, tetapi kita tidak mengkaji Islam tu. Bila kita mengkaji, kita akan jumpa solusi dia. Bila kita jumpa solusi, itulah yang terbaik. Hari ini kita dalam keadaan tersesat sebab apa? Sebab kita mencari solusi barat, kita tidak mencari solusi Islam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa keseluruhannya sempurna, kita yang tidak mengkaji. Itu dia. Jadi dalam peperangan, di mana sahaja lapangan, tak kisah di keluarga, tak kisah di perniagaan, tak kisah di dalam politik, tak kisah di NGO, tak kisah di qariah, surau, masjid dan sebagainya, ikut panduan Nabi SAW dan ikut panduan Al-Quran. Selamat insya-Allah. Jika ada perdebatan, Nabi kata kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada, pergi mencari dalam ijma' ulama. Itu dia. Pergi cari ustaz-ustaz, tanya dia macam mana nak buat. Jangan ikut kepala sendiri. Kalau nak ikut kepala sendiri, pastikan buat mesyuaratkan. Dalam mesyuarat itu pastikan ada orang yang faqih pada ilmu tersebut. Itu dia. Baik. Jadi Allah sebutkan dalam surah As-Saff yang ke-10, wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang selamatkan daripada azab yang sangat pedih. Bila kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjaran, iaitu berupa Allah lepaskan kita azab yang sangat pedih. Azab dunia, azab barzakh dan azab mahsyar. Ketika mana orang berniaga dengan Allah, Allah tidak melepaskan azab. Ketika itu cuba lihat niat dia berniaga kerana Allah ataupun kerana pujian. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berperang, sahabat melihat kawan dia ni syahid, telah pun mati dalam peperangan, tetapi Nabi tidak menyebut nama dia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyebut nama si fulan sedangkan dia ni mati dalam peperangan?" Nabi kata apa? Dia tidak syahid. Sahabat terkejut. Pasal apa? Kerana ketika dia ditimpa sakit yang sangat-sangat teruk, dia tak tahan dengan kesakitan tu, dia pasakkan pedang di tanah dan kemudian dia buat jatuh, terpasak dada dekat pedang dan dia mati. Bunuh diri. Orang lain melihat dia ditikam oleh pedang, sedangkan Allah Maha tahu. Ada orang berjihad sebab dia nak mati, bila dia mati orang kata dia mati syahid. Ketika di dunia orang kata dia mati syahid, tetapi di sisi Allah dia tak mati syahid. Sebab apa? Dia berjihad kerana apa? Kerana nakkan nama. Itu dia. Sebab itu dalam apa sahaja konteks kita berniaga, termasuklah penceramah, termasuklah berdakwah dan sebagainya, Allah Maha tahu kita menyampaikan kerana nakkan pujian atau nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perniagaan, kita mendidik anak, betul-betul kita nak didik bagi anak tu baik, atau kita nak pujian daripada orang lain kata anak kita baik.
Itu dia, kita kena perhatikan balik. Kita berniaga, kita nak kekayaan itu membantu umat Nabi SAW, atau kita nak orang puji kita kaya. Kita nak beli kereta mewah untuk keselesaan, untuk kita boleh lebih baik kita berjihad. Adakah salah? Tak salah. Hatta Nabi SAW sendiri membeli kuda perang yang terbaik. Kita juga ketika di bumi, ketika bekerja itu peperangan, kita beli kuda perang yang terbaik. Kalau BMW 5 Series terbaik, beli. Kalau Mercedes terbaik, beli. Kalau Velfire terbaik, beli. Itu kuda perang. Tetapi Allah Maha tahu kita beli untuk perang atau kita beli untuk orang tengok kita naik mewah. Allah Maha tahu. Sebab itu bila mana kita berperang bukan kerana Allah, Allah tidak akan melepaskan azab di dunia, di barzakh dan di mahsyar. Jadi bila mana Allah tak lepaskan, kita perbaiki niat kita, kita perbaiki tingkah laku kita, kita perbaiki perbuatan kita. Itu dia. Sentiasa kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Azab yang bagaimana? Hutang itu azab. Tidak ada kebahagiaan, berkahwin tapi tak bahagia itu azab. Perniagaan yang merugikan itu azab. Masa yang sempit itu azab. Tidak ada masa beribadah itu juga azab. Segalanya azab. Bergaduh sesama saudara itu azab. Bergaduh sesama masyarakat itu azab. Tidak ada kedamaian dalam hati itu azab. Kaya raya tetapi jiwa tidak damai itu azab. Segalanya itu azab. Jadi bila kita berperang, Allah akan melepaskan segala azab, kita akan peroleh ketenangan. Peroleh sakinah, mawaddah, rahmah. Itu dia. Bukan nak kahwin, aku nak kahwin dengan sakinah, mawaddah, rahmah, hidayah. 4. InsyaAllah bahagia rumah tangga. Bukan macam tu. Okey, bukan macam tu. Amin. Amin tu haji. Okey, baik. Jadi kalau berniaga di dunia, kita ada 4 syarat. Yang pertama ada SSM, yang kedua dia ada akaun syarikat, yang ketiga dia mesti ada tapak, yang keempat dia mesti ada produk. Ini untuk sah dalam perniagaan. Kalau tak ada, dia jadi haram. Ada tapak tapi tak ada tempat, tak ada produk. Contoh buka mall besar-besar habis 20 juta. Buka Maidin nama contoh, kan. Masuk tengok tak ada produk. Jadi ya, tak jadi, dia mesti ada produk. Dia mesti ada nama syarikat dan sebagainya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama syarat dia beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita dah lepas, alhamdulillah. Yang ketiga tapak untuk berniaga dengan Allah ialah wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ni maksud dia apa? Kita meniatkan pekerjaan aku ini bukan bekerja tetapi satu jihad. Bagaimana kalau seorang polis, mereka bukan sekadar kerja polis, tetapi mereka ini adalah ansarullah. Ingat, polis ini adalah ansarullah. Kita jangan tengok polis rasuah, no. Polis ini, tentera ini, komando ini yang menjaga keselamatan adalah ansarullah, pembantu-pembantu agama Allah. Mereka ini menjaga keselamatan negara. Menjaga keselamatan negara bermaksud adalah menjaga keharmonian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pengawal agama, pembantu agama. Mereka ini adalah da'i, ansarullah. Kita rasa da'i ini menyampaikan Islam. No, bukan sekadar itu. Polis juga adalah ansarullah. Polis juga adalah da'i. Pekerjaan yang sangat mulia. Cuma kita tak nampak benda ni. Waktu saya ceramah kepada polis baru-baru ni, saya kata, kamu bukan polis. Jika kita meletakkan niat kita tapak berjihad di jalan Allah, kamu adalah ansarullah. Macam Allah sebut di akhir ayat, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu pembantu-pembantu agama Allah, pembantu-pembantu agama Allah kepada Nabi Isa. Ketika mana dulu? Itu ada yang telah berkata kepada pengikut-pengikut dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Golongan Hawariyun. Itu dia. Penolong-penolongku, penolong-penolong Nabi Isa. Polis ini kalau dia betul-betul dia bekerja untuk jihad menyelamatkan negara, dia adalah penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negara kita telah pun Islam.
dalam perlembagaan Islam yang tertinggi. Polis ini menjaga keharmonian umat Nabi untuk kekal beribadah dengan harmoni. Tidak ada perpecahan, tidak ada pergaduhan, memusnahkan ataupun membunuh segala perniagaan haram, penyerahan dan sebagainya. Inilah Ansarullah, golongan Hawariyun. Allahu Akbar. Bukan sekadar pendakwah saja. Pendakwah ni belum tentu dia da'i. Da'i ini mencegah kemungkaran, menegak kebenaran. Penceramah ni menyampai je. Pergi ke coket belum tentu lagi nak berdakwah. Sungguh. Tapi polis, Allahu Akbar, bila pakai je uniform, keluar saman tetap saman. Itu dia. Jadi dia saman bukan sebab nak saman, tetapi sebab supaya lepas ni jangan buat lagi. Saya kata kat polis, lepas ni kalau bagi saman, pesan kepada driver ni, bang, saya saman bukan sebab nak saman, tetapi peringatan supaya tak nak buat lagi. Tahu tak macam mana cara bila kena saman tak buat lagi? Saman tu jangan buang, frame dekat rumah. Tengok hari-hari, insya-Allah selamat. Itu dia. Okey, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita hari ini ada tak kita meletakkan niat, ya Allah, hidup aku ini berjihad di jalan-Mu ya Allah. Apa sahaja lapangan, sebagai contoh di surau, macam mana kita nak berjihad di jalan Allah? Buat apa cara sekalipun, edar risalah itu jihad. Kemudian mengajak orang itu jihad, buat program untuk orang datang surau, itu semua jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja, memberi makan kepada orang miskin itu jihad, mengorbankan harta itu jihad, bersedekah itu jihad. Ni dulu nampak biru je, sekarang cantik dah. Ini jihad. Ya, ini juga jihad. Memberi keselesaan untuk orang beribadah, itu juga jihad. Sebab apa? Sebab produk yang Allah kata bi amwalikum wa anfusikum, menjual kepada Allah itu dengan jiwa kamu dan dengan harta kamu. Apa sahaja yang kita niatkan jual kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua adalah jihad. Allah beli. Allah beli. Sebab itu bila kita mendidik anak kerana kita hanya sekarang nak anak tu jadi cemerlang, maka kita tidak menjual anak kita kepada Allah, dan kita tidak menjual usaha tenaga kita, harta kita kepada Allah. Kita hanya memberi kepada anak kita. Tetapi bila mana kita niatkan setiap malam kita perbetulkan niat, setiap pagi kita perbetulkan niat, aku didik anak aku ni supaya besar nanti dia menjadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ambil bahagian fizik, dia jadi engineer membantu agama Allah. Dia ambil bahagian biologi dan kimia, dia menjadi doktor yang membantu agama Allah. Apa sahaja bidang, walaupun dia jadi kerja dekat taska sekalipun, dialah guru taska yang sedang mendidik anak-anak kecil untuk mereka menjadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sahaja lapangan, itulah pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerja dengan jiwa kita dan harta kita, kita korbankan untuk agama Allah, itulah jihad. Kita beli pakaian, kita beli makanan, tu sekali kat luar ada makanan tu, alhamdulillah. Dan nasi biryani bawah. Itu jihad. Membuatkan orang nak datang lebih ramai, itu jihad. Yang wanita, buat program wanitanya, itu jihad. Kan ustaz, saya ni ustaz dah 60 lebih, ustaz nak datang surau tak boleh ustaz, harta pun tak banyak nak bagi kat orang ustaz. Apa jihad yang saya boleh buat? Malam-malam bangkit 4 pagi, ambil wuduk, solat hajat, solat tahajud, doa, ya Allah turunkan rahmah hidayah kepada qaryah kami, ampunkan dosa-dosa umat Nabi SAW. Itu jihad. Itu jihad. Tu dia. Sekurang-kurang kalau tak mampu segala sekalipun, tolong jihad pada diri sendiri, selamatkan diri sendiri daripada azab api neraka. Sekurang-kurang kita dah selamatkan seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dicampak dalam neraka. Nabi suka. Siapa dia? Kita. Itu jihad. Asalkan hidup kita jual untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah sebut ya ayyuhallazina amanu in tansurah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Muhammad ayat 7. Wahai umat iman, jika kita tolong agama Allah, kita meletakkan segalanya kehidupan kita untuk Allah, Allah akan tolong kita dan kukuhkan kedudukan kita. Allah sendiri akan pandu hidup kita, bukan kita yang pandu. Allahu Akbar. Hidup kita akan jadi mudah. Dan kemudian Allah sambung lagi, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itulah
Yang terbaik itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apa yang kita kena tahu bila mana kita berjihad, meletakkan diri kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan semua dosa kita. Daripada balik sampai kita mati, Allah ampun semua dosa kita. Ulama kata apa? Dia kata tidak ada satu nikmat yang lebih besar melainkan nikmat Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab apa? Bila Allah ampun dosa kita, di padang mahsyar nanti, di timbangan pahala lebih banyak, maka ketika itu syurga bagi kita. Cukup mudah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Kemudian Allah akan masukkan kita dalam syurga, dalam tu ada taman, dalam tu ada sungai yang mengalir, yang mana nama syurga tu adalah syurga Adnin. Allah masukkan kita dalam syurga. Itu dia. Dalam ayat ni dia tak kata kita dia tak kata minta kita cari syurga. Dia tak kata untuk kita minta ampun. Tetapi dia kata kita berjihad. Bila kita berjihad, Allah akan bagi. Sama juga, kita tak perlu nak kata kita nak impikan kejayaan yang besar. Cukup kita kerja sungguh-sungguh, amanah, jujur, bertanggungjawab, kejayaan besar tu akan datang. Sama juga, kita kejar akhirat, dunia tu akan datang. Mencari redha Allah, syurga tu datang. Automatik dengan sendiri syurga tu akan datang. Sebab apa? Syurga tu makhluk. Allah itulah tuan kepada makhluk. Sebab itu kita berjihad untuk tuan, untuk Allah, makhluk Allah akan bagi. Itu dia. Dan kemudian yang terakhir, dan itulah apa? Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu, iaitu Allah ampunkan dosa kita dan Allah akan masuk ke dalam syurga. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Inilah kemenangan yang besar, iaitu kemenangan akhirat. Dunia, bila kita berjuang, berjihad, dunia ini adalah seperti penjara bagi orang mukmin, tetapi syurga bagi orang kafir. Di akhirat, syurga bagi orang mukmin, tapi penjara bagi orang kafir. Ini maksud dia. Dan kemudian terakhir, bila kita berniaga di dunia, biasanya hujung tahun kita akan dapat bonus. Betul? Biasanya perniagaan ada untung, ada bonus dia. Dan perniaga dengan Allah juga ada bonus dia. Apa bonus dia? Allah sebutkan dalam surah As-Saff yang ke-13, wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang Allah nak bagi kepada kamu yang kamu suka, iaitu bonus. Apa dia? Nasrum minallah, pertolongan daripada Allah. Apa maksud pertolongan daripada Allah? Semua gerak kerja kita Allah yang tolong buat. Kita follow je. Semua contoh kita berniaga, pelaburan kita, Allah akan pandu supaya tak rugi. Anak kita keluar bekerja, Allah tolong jadi CCTV tengok untuk anak kita. Apa sahaja Allah akan tolong kita. Bila pertolongan Allah datang, maka segalanya menjadi perfect. Tapi bila tidak ada pertolongan Allah, kita yang buat, segalanya akan jadi compang-camping. Ini maksud dia. Wa nasrum minallah, pertolongan daripada Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib, dan pertolongan daripada Allah dan juga kemenangan yang dekat. Apa maksud kemenangan yang dekat? Sukses tu depan mata. Apa saja yang kita buat, pasti akan dapat hasil yang mengembirakan. Anak yang mengembirakan, masyarakat yang mengembirakan, perniagaan yang mengembirakan, pekerjaan yang mengembirakan, kenderaan yang mengembirakan, rumah yang mengembirakan. Ini dia. Wa basyiril mu'minin, sampaikanlah berita gembira ini kepada seluruh manusia. Sampaikanlah berita gembira. Inilah berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ada orang berjihad dengan ibadah, ada orang berjihad dengan harta dia, ada orang berjihad dengan masa dia. Apa saja lapangan untuk kita berjihad, tafadhal masyura. Yang penting jangan memecahkan saf. Jangan memecahkan batu bata. Sebelum kita berkata untuk memecah belahkan, fikir terlebih dahulu mana aulawiyatnya. Bila kita berdebat itu lebih aulawiyat, atau kita senyap itu lebih aulawiyat. Kalau kita berdebat itu memecahkan ukhuwah, lebih baik senyap, itu lebih baik. Tetapi kalau kita meletak bila mana dia salah, kita berdebat menuntut kebenaran, itu lebih baik untuk maslahat umum, itu lebih baik untuk kita memperdebatkan. Wallahu alam.
Dan penutup dia ayat yang ke-14, Allah kisahkan kita perlu menjadikan diri kita penolong-penolong agama Allah seperti penolong-penolong Ansarullah umat Nabi Isa, penolong agama Nabi Isa ketika itu 12 orang yang macam mana dibuat sekalipun mereka kata apa, musuh-musuh Bani Israel dia kata apa, dan Nasara dia kata apa, kau mengaku Isa ini anak Tuhan. Mereka 12 orang tak mengaku anak Tuhan. Akhirnya mereka mati dibunuh. Itu dia, tetap pendirian. Walau macam mana letak pistol di sini sekalipun, tetapkan pendirian kita. Dan kita sentiasa minta dekat Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah al-alil azim. Kita tak ada daya upaya melainkan segala pada Allah Taala. Allah beri kita yang terbaik. Wallahu alam. Baik. Ada soalan? Insya-Allah. Ada. Sebab. Baik. Sebab dikisahkan anak dia pergi satu rumah wanita Yahudi yang mana ditawarkan minum air. Lelaki itu, anak dia tak tahu yang mana itu arak, dan kemudian dia minum juga. Akhirnya dia mabuk dan kemudian telah berzina, dan wanita itu telah pun mengandung dan bertemu dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, dalam perut aku ini adalah cucu kamu. Tu dia. Akhirnya siasat betul. Bila betul, ini adalah kesilapan anak dia akur dan terima dengan redha. Dan ketika mana disebab-sebab, satu hari ketika di penghujung tu Sayyidina Umar kata apa? Wahai anakku, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Beberapa hari selepas peristiwa sebat tu, Sayyidina Umar bermimpi. Mimpikan anak dia sedang berada di syurga. Wahai ayah, Rasulullah menyampaikan, membalas salammu dengan lafaz Assalamualaikum. Maknanya apa? Maknanya dosa macam mana pun bila taubat, kena hukum dan sebagainya, dia masuk syurga. Allahu Akbar. Tu dia. Macam mana pembunuh yang 99-100 orang akhirnya dia bertaubat, kemudian dia masuk syurga. Itu dia. Yang penting, selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah, istighfar, taubat, Allah akan ampunkan walaupun sebesar gunung sekalipun. Itu dia. Wallahu a'lam. Nah, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan Allah SWT sekalian, saya mohon ampun dan maaf kalau terlanjur masa. Kalau ada yang terlebih masa, ustaz lama sangat gistrik perut dia ni ustaz. Ya, saya minta ampun dan maaf. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah atas kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Moga-moga Allah memberkati baca kita ini dan mengikhlaskan kita semua insya-Allah. Aku la qauli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih dan kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.